muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhu, qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، أو كما قال، حديث صحيح متفق عليه. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata hadis ni, wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhu, mak dia, bapa dia termasuk dengan dia, tiga-tiga ni adalah sahabat Nabi belakang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mak dia, bapa dia satu keluarga, bukan sahaja Islam, bahkan mereka ni adalah sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Hadis ni menceritakan kisah ketika Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama-sama bawa diri di dalam hijrah. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, yang ikut sama dengan dia ialah Sayyidina Abu Bakar. Beberapa hari lagi kita akan masuk tahun baru hijrah. Merata masjid nanti buat ceramah, cerita ni nanti keluar lagi lah. Macam mana Nabi SAW susah masa nak hijrah ni. Dan satu-satunya orang yang Nabi percaya untuk nak ajak sama-sama dengan Nabi dalam hijrah yang penuh dengan cabaran itu ialah Sayyidina Abu Bakar. Ramai sahabat lain duk ada yang masing-masing pun sanggup. Kalau sekiranya Nabi SAW tunjuk kata jom, ramai nak ikut. Tapi Nabi SAW tak tunjuk orang lain. Nabi tunjuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini daripada zaman dia belum masuk Islam sampai dia jadi orang Islam, sampailah dia mati sebagai orang Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah bengkok badan dia kerana nak hormat berhala yang disembah oleh orang-orang kafir musyrikin masa tu. Dia satu orang tak pernah. Walaupun dia belum masuk Islam, tapi hati dia tak rasa nak hormat tokoh. Langsung tak ada rasa nak hormat tokoh. Dia satu orang yang sangat terpelihara. Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara dia daripada hidup buat benda-benda tak elok dan sebagainya. Ketika Nabi SAW sama dengan Sayyidina Abu Bakar hijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka ada singgah di satu gua. Dia kata Gua Sur. Orang yang berkesempatan pergi umrah boleh pergi tengok Gua Sur ni. Dia duduk di antara bukit-bukit, dia duduk di lembah. Nak sampai ke Gua Sur tu kena ragah bukit dulu. Ragah bukit tinggi tu, turun balik pula tu di lembah sana tu baru jumpa Gua Sur ni. Kita duduk dengar ceramah tentang hijrah, tapi kita tak pernah pergi tengok tempat yang terlibat di dalam hijrah tu, kesan dia tak berapa kuat. Tapi kalau kita pergi tengok sendiri yang kata Gua Sur tu, lepas tu kita pergi dengar ceramah, masa kita dengar ceramah tu kita boleh bayangkan macam mana susahnya Nabi dalam hijrahnya. Hadis ni dia cerita dekat kita, Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar sewaktu duduk di dalam gua ni. Sayyidina Abu Bakar kata, nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar. Sewaktu kami, maksudnya Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi duduk di dalam al-ghar, di dalam gua ni.
Sayyidina Abu Bakar kata, aku dapat tengok ni kaki-kaki musyrikin. Duk dalam gua, nampak tu kaki duk jalan ke atas tu, duk cari Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ni. Duk nampak kaki. Wa hum ala ru'usina. Kata Sayyidina Abu Bakar, depa ni kafir musyrikin yang duk buru kami ni, depa duk atas kepala kami. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, law anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la'absarna. Sayyidina Abu Bakar bisik ke Nabi masa tu, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kalaulah mereka tunduk tengok bawah, mereka nampak kita. Takutlah, maksudnya takut kerana dihambat musuh, kalau dapat tak tahu apa nak jadi. Tadi ni sebelum keluar daripada rumah tadi ni, rumah dah kena kepung dah. Yang semua puak yang terlibat di kepung tu matlamat satu aja, nak bunuh Nabi. Satu aja matlamat. Allah Subhanahu wa taala takdirkan terlepas daripada kepungan tu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, dalam surah Yasin tu. Allah suruh Nabi baca ayat tu, pukul paci api dengan kehendak Allah. Tak sedap puak-puak ni terlena. Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar, tak jadi apa-apa. Dah sampai pergi di gua tu, dah duk nyorok dalam gua tu, musuh sampai di situ, duk jalan ke atas gua tu. Sayyidina Abu Bakar kata, nampak kaki-kaki musuh ni. Sehingga Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan takut bisik ke Nabi, ya Rasulullah, law anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana. Kalaulah mereka ni tunduk tengok, mereka nampak kita. Sayyidina Abu Bakar kata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kat Sayyidina Abu Bakar, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnaini Allahu thalithuhuma. Nabi kata ke Sayyidina Abu Bakar, dia kata, awak adakah hang ingat kita lah ni dua saja? Nabi kata, awaknya yang duk buat, kalau duk buat takut ni pasal apa awaknya? Adakah hang duk rasa kita lah ni dua orang aja? Allahu thalithuhuma. Nabi kata, Allah ada, Allah yang ketiga daripada kita. Maksud kata Nabi SAW ialah kita ni buat kerja kerana Allah. Kita buat kerja Allah suruh. Allah ada. Kalau sekiranya Allah ada, mereka tengok macam mana pun, kalau Allah tak izin mereka nampak, mereka tak nampak. Itu maksudnya. Tak usah takutlah, kita tawakal kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah Islam ajak kita orang Islam supaya setelah kita berusaha, disuruh kita bertawakal pada Allah. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Salah seorang isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah, nama dia hak sebenar Indun binti Abi Umayyah. Nama sebenar Ummu Salamah ni. Ummu Salamah isteri Nabi radhiyallahu anha, dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baiti, Nabi SAW bila keluar aja daripada rumah, Nabi akan baca doa. Nabi kata bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Nabi langkah aja kaki keluar daripada rumah, dia baca doa. Doa Nabi kata bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal pada Allah. Tuan-tuan, kita langkah kaki keluar aja 1001 benda boleh jadi. Kita langkah aja kaki keluar daripada rumah, 1001 benda boleh jadi. Tak minta, tapi apa pun boleh jadi. Kemalangan boleh jadi, kena curi tengah jalan, kena samun, kena rompak tengah jalan boleh jadi.
Tak pasal-pasal orang main himpit kereta, tarik kita keluar pukul bonoh, kita pun boleh jadi. 1001 kemungkinan boleh jadi. Maka Nabi SAW dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan ini, awal-awal Nabi serah diri pada Tuhan. Nabi kata, Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah. Aku serah diri aku pada Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu daripada jadi sesat ataupun disesatkan oleh siapa-siapa. Nabi minta doa macam tu. Ya Allah, aku minta berlindung pada kamu daripada jadi sesat dan daripada disesatkan oleh siapa-siapa. Au azilla au uzalla, ya Allah, aku minta berlindung daripada kamu daripada tergelincir daripada jalan agama ataupun digelincirkan oleh siapa-siapa. Nabi minta. Au azlima au uzlama, ya Allah, aku minta berlindung daripada kamu daripada aku buat zalim ke orang ataupun aku dizalimi oleh orang. Minta berlindung. Au ajhala au yujhala alayya, ya Allah, aku minta berlindung kepada kamu daripada jadi bodoh ataupun diperbodohkan oleh orang. Itu doa Nabi SAW sabit daripada hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ni juga membawa satu pengajaran kepada kita bahawa Nabi Muhammad SAW, Nabi kekasih Allah, manusia istimewa di atas muka bumi, dia tak sombong. Sebaliknya, dia sendiri terendah diri depan Tuhan. Dia manusia paling istimewa atas muka bumi ni, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang macam tu punya istimewa, macam tu punya mulia, dia surrender depan Tuhan. Serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku tawakal kepada kamu. Aku minta berlindung daripada aku ni jadi sesat, disesatkan oleh siapa-siapa. Aku minta berlindung daripada tergelincir daripada jalan agama ataupun digelincirkan oleh siapa-siapa. Aku minta berlindung daripada aku pergi buat zalim dekat siapa-siapa ataupun orang buat zalim aku. Aku minta berlindung daripada jadi bodoh ataupun diperbodohkan oleh orang. Maknanya Nabi SAW, dia kira apa nak jadi ke dia, Allah Subhanahu Wa Taala tu hanya menentukan segala-galanya. Maka Nabi minta pada Allah, minta Allah pelihara dia. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kana akhawani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك ترزق به أو كما قال hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kata Anas, zaman Nabi dulu ada dua orang yang bersaudara. Dua orang, mereka ni saudara, abang adik. Fakana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada dua beradik ni, dia kerja duk ikut Nabi. Nabi pergi masjid mana dia pergi, Nabi mengajak, dia tunggu dengar. Dia duk kira dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hak seorang. Wal akhar yahtarif, dan hak seorang lagi ulun duk buat kerja. Depa dua beradik. Hak seorang ni dia kira nak mengaji. Dia duk kira ikut Nabi. Nabi pitang ni, Nabi bercakap tang ni apa semua dia ikut, dia nak mengaji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia mengabaikan kerja. Tak ada kerja. Harap hak seorang lagi sabar dia. Hak seorang lagi pula, dia ni pula ulun buat kerja, cari duit, cari nafkah dan sebagainya untuk belanja dia dan untuk belanja hak syekh duk mengaji tak mau nak kerja ni. Fashakal muhtarif akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun sehari tak apa, 2 hari tak apa, seminggu tak apa, sebulan dia tak syok lah.
Dia kata, oh, aku seorang kena buat kerja ni. Dia bagus, dia pergi duduk lenggang mengaji sana sini, balik dia duduk cakap pandai kat aku. Aku pergi mengaji, aku duduk kena bersyarah dengan dia. Dia sendiri tak buat kerja, duduk tunggu hasil kerja aku, dia nak suap makan aja. Ni tak boleh jadi. Maka apa dia buat? Fasyaka al-muhtarif. Maka hak duk kerja kuat ni pi komplain, pi mengadu kepada Nabi SAW tentang saudara dia. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ada seorang adik, dia ni lagu ni. Dia mengadu ke Nabi SAW. Faqala Nabi SAW. Nabi kata kat dia, Nabi kata, fala'allaka turzaqu bih. Nabi kata, aku takut satu. Nabi kata, takut rezeki yang handuk dapat tu Tuhan bagi kat hang kerana dia. Nabi jawab gitu. Nabi kata, aku takut satu. Handuk lemah perut dengan dia. Dia mengaji tak mau apa. Dia ni apa, kerja tak mau apa. Tak mau duk kira duk mengaji saja. Selama ni hang yang duk kerja, boleh rezeki, hang duk belanja dia dan sebagainya. Hari ni hang yang mengadu kat aku, kata hang tak puas hati dengan dia ni. Dia ni tak mau kerja, duk tunggu nak makan saja dan sebagainya. Nabi kata takut kot barangkali rezeki yang hang duk dapat banyak lah ni Tuhan bagi dekat hang kerana dia ni. Kerana hang bela dia. Dia duk pergi mengaji agama, hang bela dia. Kerana hang belanja sikit duit, Tuhan ganda balik banyak kat hang. Nabi kata takut kot macam tu. Nabi kata. Sahabat ni pun dengar macam tu, tak kata apa lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Makna dia apa? Maknanya dia nak beritahu dekat kita bahawa kita, kalau kita ikhlas sungguh, kalau kita ikhlas sungguh buat satu-satu benda baik, Tuhan akan bagi rezeki balik mai kat kita. Tentang kalau tak percaya, try tengok, tolong orang. Try tengok, tolong orang. Tak mesti tolong banyak. Tolong kakak kita boleh tolong. Tak mesti tolong 1,000. Tak mesti tolong sampai RM500. Tak mesti tolong sampai RM100. Boleh tolong RM5 pun tolong. Kita boleh tolong orang RM5. Kita boleh tolong orang RM10 dan sebagainya. Kadang-kadang RM10 kita tolong orang, Allah bagi balik kat kita berlipat kali ganda daripada nilai hak kita tolong. Kita bulan-bulan duk lepas duit kat orang tua kita. Lagi 100, 150, 200 kita bagi kat dia. Kita tak sedang tuan-tuan. Duit RM100 kita bagi kat orang tua tu, Tuhan dia pusing mai balik kat kita. Dia mai kadang-kadang lebih berganda-ganda daripada tu. Macam-macam jalan dia boleh mai. Kalau orang meniaga, dia jadi maju meniaga. Dia jadi laris meniaga. Tolong orang ni kok mana pun Tuhan dia balas balik. Lebih-lebih lagi tolong mak pak, lebih-lebih lagi tolong adik-beradik, lebih-lebih lagi tolong orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan dia tentu bagi balik. Maka sahabat tadi bila dia duk rasa dia duk tanggung saja aja kawan ni pergi duk mengaji, duk ikut Nabi sana sini, dia yang duk kerja duk tanggung, dia duk berasa macam tak patut dia seorang kerja, kawan tu tak kerja. Pergi mengadu ke Nabi, Nabi bagi satu benda yang dia tak terfikir sebelum ni. Nabi kata, aku takut satu, takut rezeki hang yang hang duk dapat banyak lah ni Tuhan bagi kerana hang duk jaga dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada setengah suami isteri diuji Tuhan bagi kat dia anak cacat. Kan? Tuhan bagi kat dia anak cacat. Bila terima anak cacat ni tuan-tuan, Allah yang mengetahuilah macam mana perasaan mak pak ni. Dapat keluar-keluar mai tengok anak-anak cacat. Apa benda yang mai dalam kepala, dalam pemikiran, dalam hati mak pak yang dapat anak cacat ni hanya Allah yang mengetahui. Bukan dia nak marah Tuhan, bukan dia tak puas hati dapat anak tu, tapi yang lebih berat daripada tu, dia fikir masa depan anak tu. Anak kita ni orang tua. Hukum adatnya tua mati dulu. Hukum adatnya begitu. Jadi dia duk fikir esok dia mati, esok bini dia mati, ni anak ni siapa nak belah? Kesusahan dia, susah hati dia, kebimbangan dia, apa semua. Tapi dia reda terima apa yang Tuhan bagi. Kadang-kadang dengan lahirnya anak hak macam ni, Allah buka pintu rezeki. Tak semena-mena, tiba-tiba murah rezeki dia main mencurah-curah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah kaya Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa yang penting ialah manusia dia tawakal dengan apa yang Tuhan bagi. Dia redha dan dia serah diri. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggulah, Allah pasti akan bagi dekat dia ganjaran baik. Yang ganjaran itu sebagai menghargai tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 1. Muka surat 173. Muka surat 173. Kita masuk satu bab. Kata dia bab ma jaa fil mar'ati tara fil manam mithla ma yara ar-rajul. Itu bab yang datang pada menyatakan perempuan yang melihat dalam mimpinya sebagai barang yang melihat laki-laki. Tajuk malam ni dia nak cerita pada kita orang perempuan. Orang perempuan ni pun kadang-kadang dia melalui satu fenomena macam orang lelaki juga. Orang lelaki biasa tidur, dalam tidur mimpi. Dengan kerana mimpi itu dia kena mandi wajib. Seperti mana yang orang lelaki rasa, orang perempuan juga rasa benda yang macam tu. Itu maksud dia. Orang perempuan pun ada yang tidur, dalam tidur mimpi dan keluar mani. Dan apa yang perlu dilakukan oleh orang perempuan yang melalui keadaan macam yang orang lelaki lalui. Dia kata. Ketahuilah saudaraku, adalah perempuan itu apabila mimpi jima, apa hukumnya? Adakah dia seperti hukum laki-laki juga? Dia kata kalau orang perempuan mimpi macam tu, adakah dia juga terpaksa buat macam orang laki-laki buat? Maka masalah ni telah lalu ia lihat masalah yang lepas. Dia kata dia dah bincang benda ni sikit. Dia kata. Maka sekarang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang cukup puas hati menunjukkan perempuan mimpi keluar air mani itu wajib mandi. Dia kata ni hadis dia nak buat main sekali lagi. Hadis ni cukup jelas bagi tahu kata orang perempuan pun boleh berlaku macam yang berlaku kat orang lelaki, iaitu tidur, mimpi dan keluar air mani. Begitu. Hadisnya an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim bintu Milhan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Kata dia telah datang ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bergelar dengan nama Ummu Sulaim binti Milhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, berapa banyak kita duk jumpa hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Kita dah cerita banyak kali dah. Anas bin Malik khadam Nabi. Umur kecil-kecil lagi, mak dia sudah ambil dia pergi serah ke Nabi, bagi terus. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah. Esok tu dia mai jumpa Nabi. Ni Ummu Salamah ni, mak kepada Anas bin Malik ni. Esok mai jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku sejak daripada dengar berita tentang kamu, aku duduk di Madinah, aku dengar berita tentang kamu di Mekah. Aku dah simpan satu niat, aku nak serah anak aku ni kepada kamu, aku nak anak aku jadi khadam kamu." Nabi kata, "Aku tak perlu khadam." Ummu Salamah kata, "Aku dah niat dah, aku nak bagi anak aku jadi khadam kamu." Maka ringkas cerita, Nabi terima Anas bin Malik jadi khadam dia. Anas bin Malik memang apa semua dia atur keperluan Nabi SAW. Nabi keluar rumah aja, kasut dia buah depan pintu. Nabi sampai di masjid aja, Nabi masuk masjid, dia ambil kasut Nabi, dia bungkus dalam kain, dia simpan. Nabi nak keluar masjid aja, dia pergi buka bungkus tu, ambil kasut letak, bagi Nabi pakai. Khidmat Anas bin Malik kepada Nabi SAW. Maka hadis ni dia cerita tentang mak kepada Anas bin Malik yang dipanggil dengan nama Ummu Salamah, ataupun dia ni dipanggil Ummu Sulaim binti Milhan. Dia pergi jumpa Nabi, dia tanya Nabi SAW tentang hukum perempuan mimpi jima. Dia pergi tanya Nabi tentang benda ni. Faqala ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Maka kata dia, ya Rasulullah, bahawasanya Allah Ta'ala tidak malu dia daripada menerangkan benda yang hak.
Mak Anas bin Malik ni dia pergi jumpa Nabi. Sebelum dia nak tanya soalan, dia kata dekat Nabi dulu. Dia kata, ya Rasulullah, setakat yang aku faham, Allah kalau dia nak habaq benda yang hak, Allah tak malu, Allah habaq. Kan? Ada orang komplain kuliah hak kita duduk baca Allah di masjid ni. Ada sahabat komplain. Dia kata, apa ustaz duduk baca macam tu, tak malu kat orang. Dia kata, orang perempuan ada, budak-budak pun ada dengar kuliah ni, tak bagus. Dia kata, kalau malu tak baca bab ni, tak tahu. Kan? Tu cara kita ulas tak melampau. Tuan-tuan biasa dengar banyak orang mengajar bab macam ni. Dia baca sebaris saja, dia ulas di muka. Dia syuk ulas benda lagu ni. Kita eloklah, kita tak mau nak ulas lebih-lebih. Orang kata, apa ustaz ni nampak orang ni tak elok. Kita sikit-sikit, kita habang sikit-sikit. Pun ada orang kata, tajuk tu tak sesuai. Dia kata baca di masjid. Tak sesuai, nak baca di mana? Tak. Benda ni tuan-tuan, benda ilmu. Kalau kita tak habang yang ni, tak tahu. Benda ni kena habang. Habang baru tahu. Berapa banyak orang perempuan tak tahu. Dia tanya, ustaz, orang perempuan keluar tak ayam tu macam orang lelaki-lelaki keluar? Itu persoalan. Sebab apa timbul soalan tu? Sebab tak tahu. Bila kita baca hadis ni, bila baca, baru tahu. Oh, ada juga rupanya. Baru tahu. Tapi nak kena baca lah. Bila baca, piduk kata apa, piduk baca ni, tak boleh lah. Benda ni ilmu. Malam ni, kita jumpa pula hadis Nabi SAW. Ummu Salamah nak pergi tanya Nabi benda ni. Sebelum dia tanya, dia pergi kata lagu ni. Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Dia kata, ya Rasulullah, kalau tak silap aku, Allah Subhanahu Wa Taala dalam nak menerangkan benda-benda benar, Allah tak malu. Allah sebut benda-benda ni dalam Quran, Allah sebut, dan Nabi sendiri benda ni bercakap terus terang nak bagi faham. Begitu. Yakni kalau ada perkara malu menzahirkan serta berhajat kepada menunjukkannya, maka tidaklah Allah Taala berhenti menunjukkannya daripada perkara yang mustahak ditunjuk itu. Tuhan, kalau benda tu benda yang perlu manusia tahu, Tuhan akan bagi tahu. Tak ada malu ni. Begitu. Maka demikianlah jua hamba, yakni Ummu Sulaim, maka tidak sayogia hamba diam daripada bertanyakan perkara yang patut hamba tanya. Dia kata, saya pun ada muskil, ada benda nak tanya, dan saya nak tanya. Jangan kata saya satu orang yang tak malu. Awal-awal saya lah. Pasal apa? Pasal nak tanya ni Nabi. Nabi laki-laki. Dia Ummu Sulaim. Dia perempuan. Jadi dia satu perempuan nak tanya laki-laki. Laki-laki pula bukan laki-laki suami dia. Laki-laki orang lain. Nak ditanya benda-benda yang macam ni. Benda-benda yang sulit macam ni. Sekali-sekali orang dengar, tak elok. Tapi dia nak kena tahu benda ni. Sebab benda ni, benda yang melibatkan dia secara langsung. Dia nak tahu. Ini soal hukum. Dia nak kena tahu. Jadi dia kata, oleh kerana Allah pun kalau nak habang benda-benda macam ni, Allah tak malu, Allah habang, maka aku pun ada benda yang aku nak kena tanya, aku terpaksa ketepikan rasa malu. Aku nak tanya benda ni. Begitu. Walau kerana perkara itu malu mengeluarkannya sekalipun. Walaupun aku nak habang, aku nak tanya ni, aku malu, tapi aku terpaksa tanya. Kalau tidak, aku duduk dalam tak tahu sampai bila-bila. Begitu. Maka katanya, ya Rasulullah, hal 'alal mar'ah ta'ni ghuslan idza ra'at fil manam mithla ma yara ar-rajul. Adakah wajib ke atas orang perempuan mandi apabila melihat dia di dalam mimpinya seumpama barang yang melihat laki-laki, yakni mimpi jima? Tuan-tuan, kita duk mengaji fiqh daripada zaman sekolah Arab dulu. Dia duk abang apa? Tanda baligh bagi orang laki-laki ialah mimpi. Tanda baligh bagi orang perempuan ialah datang haid. Dia duk abang lagu tu. Dia tak abang kata tanda baligh bagi orang perempuan ialah mimpi macam orang lelaki. Dia tak abang. Maka kerana tak abang tu, ramai orang duk ingat kata orang perempuan tak mungkin mimpi macam tu. Pasal apa? Kalau orang perempuan pun boleh melalui proses mimpi macam tu, tentu dia abang macam kita mengaji dulu-dulu ni. Ini masalah dia. Ini masalah dia. Sama macam kita duk dengar orang mengajar tentang sujud sahwi. Dia kata macam mana? Dia kata siapa yang syak rakaat
Maka kira bilangan yang korang. Kalau duk syak 3 ke 4, 3 ke 4 kira 3. Kira 3 maknanya tambah lagi 1. Lepas tu dia kata apa? Kena sujud sahwi. Dia kata. Bila kata kena sujud sahwi, kita dengar kena maksudnya wajiblah. Kalau tak sujud sahwi, sembahyang kena buat lain lah. Sebenar bahasanya macam mana? Disunatkan sujud sahwi. Itu bahasa dia. Tapi orang duk sebut kena sujud sahwi. Bila kena, duk Allah aku tadi. Dia habis-habis sembahyang, orang belakang beritahu kat dia. Kata sembahyang 3 rakaat je ni, asam ni. 3 kata dia kata. 3, memang sembahyang 3, kami duk tengok. Dia dengar-dengar macam tu, Allah dia kata. Aku pula tak buat sujud sahwi, dia kata. Dia duk ingat lagu tu. Enggak, dia tak faham bahawa sujud sahwi itu sunat. Sunat sujud sahwi, bukan kena sujud sahwi. Baik. Sambung hadis dia kata qala na'am idza hiya ra'atil mar na'am idza hiya ra'atil ma'a falyaghtasil. Maka kata Nabi SAW, na'am, ya, dia kata apabila orang perempuan tu melihat akan air maninya keluar, maka hendaklah ia mandi. Orang perempuan kalau tidur malam mimpi jima. Dia bangkit-bangkit tengok ada basah, maka dia kena mandi. Kerana basah itu ialah mandi. Nabi jawab macam tu. Dan jikalau tiada keluar zahir, yakni tiada wajib mandi. Dia kata kalau mimpi macam tu, bangkit-bangkit tengok tak ada kesan basah apa, maka tidak wajib mandi. Mimpi tidak mewajibkan mandi, tapi kalau keluar mani itu mewajibkan mandi. Begitu. Baik, qalat Ummu Salamah qultu laha fadhahtin nisaa ya Ummu Sulaim. Maka kata Ummu Salamah, kataku baginya, sudahlah engkau berkata keaiban perempuan wahai Ummu Sulaim. Apakah cakapanmu itu? Adakah perempuan sebagai laki-laki? Sesungguhnya engkau bukakan keaiban perempuan di hadapan Nabi SAW. Bila Ummu Sulaim mai tanya Nabi SAW tentang soalan macam ni, isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah, isteri Nabi bila dengar Ummu Sulaim mai tanya Nabi soalan macam ni, dia terus kata dekat Ummu Sulaim ni. Ummu Salamah kata, apalah hang ni pergi buka benda-benda aib orang perempuan di depan Nabi, dia kata. Isteri Nabi sudah tegur Ummu Salamah, sudah tegur Ummu Sulaim, sudah tegur Ummu Sulaim, apalah hang ni pergi tanya benda-benda yang melibatkan aib orang perempuan, ditanya Nabi. Nabi bukan lelaki lah. Cemburu ada sikit. Cemburu ada sikit. Cemburu ada sikit. Jadi dia pergi tegur Ummu Sulaim ni. Ummu Salamah, isteri Nabi, pergi tegur Ummu Sulaim. Dia kata, apa ni? Dia kata, benda macam-macam ni hang pergi tanya Nabi, benda ni aib, memalukan kita orang perempuan. Dia kata lagu tu. Baik, di dalam Sahih Muslim, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada menyebutkan lebih panjang lagi hadis ni. Dan katanya telah marah Siti Aisyah akan Ummu Sulaim membukakan aib orang perempuan itu. Dikatakan ada mimpi jimak seperti laki-laki. Maka sabda Nabi SAW kepadanya, Nabi SAW pun tegur balik isteri dia Ummu Salamah ni. Biarkan dia bertanya hukum Allah, Nabi kata. Dan lagi dikeluarkan oleh Rasulullah SAW rahsia perempuan itu. Bila isteri Nabi pergi tegur Ummu Sulaim, apa pergi tanya Nabi benda-benda macam ni, buat malu kita. Nabi marah isteri dia. Nabi kata, apa kamu ni? Orang nak tanya tentang hukum Allah, yang kamu pergi larang pasal apa? Nabi kata, Nabi tegur isteri dia. Lepas tu Nabi cakap pula, Nabi kata, adakah anak menyerupai, yakni mirip mak dia, jika tiada daripada perempuan itu lebih keinginan daripada laki-laki? Iaitu apabila perempuan tu kena jima, maka sudahlah inginnya bukan main-main lagi, sehingga ingin lagi, maka keluar maninya menghapusi mani suaminya, maka jadilah anak dia mirip mak dia. Tu dia dalam agama kata lagu tu. Ini kalau orang dia nakai sikit lah. Nabi kata gini, kalau anak tu keluar mai, dia turun rupa mak, masuk mak ni lebih sikit pada ayah.
dari segi hubungan suami isteri. Kalau anak keluar main rupa ayah, maksud ayah garang lagi. Adik macam tu punya huraian cukup kan, lebih-lebih lagi pakai tahu lah, saya tahu tak nikah pun. Jadi tuan-tuan boleh faham. Maksud hadis tu apa dia? Maksud hadis tu kata orang perempuan sebenarnya ada keinginan. Dia nak abang yang tu. Orang perempuan ada keinginan. Kerana orang perempuan ada keinginan, kerana tu keluar mani dia. Dan mani dia kalau keluar lebih daripada laki-laki, turut mirip rupa mak. Ni Nabi nak bagi tahu kata orang perempuan juga ada keluar mani. Itu maksud hadisnya begitu. Baik. Dan apabila mani suaminya menghapusi mani isterinya, maka menyerupailah anak itu serupa bapa dia. Macam tu maksudnya. Dan kata At-Tirmizi bermula hadis Ummi Salamah itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Masalah mimpi perempuan berjunuk apa hukumnya? Kata Imam At-Tirmizi, dan sebagai hadis dalam masalah itu adalah perkataan sekalian fuqaha, bahawasanya perempuan apabila melihat ia dalam mimpinya akan seumpama melihat laki-laki, yakni berjunuk ia dengan kerana mimpi, kemudian keluar maninya, maka wajib atasnya mandi. Dengan dialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Jadi sabit, macam yang dia duk bincang tadi. Tonton tengok bawah. Mandi junub dan yang mewajib mandi, yang tu pun ulangan. Bila kita berjunub, maka kita kena mandi wajib. Dia nak abang yang tu je. Terus bawa lagi. Masalah, bertanyakan masalah oleh perempuan. Boleh tak boleh orang perempuan tanya masalah? Boleh ke tak boleh? Dia kata, wahai saudaraku, pada masalah dalam hadis tadi, perempuan telah bertanya Nabi SAW akan perkara orang perempuan. Orang perempuan sudah tanya Nabi hal ehwal yang melibatkan orang perempuan. Yang malu perempuan membukanya dan mengeluarkannya dan minta uzur ia. Yang biasanya orang perempuan segan nak tanya benda macam ni. Segan nak tanya. Orang perempuan dia banyak masalah sebenarnya. Mereka ni kompleks. Tuhan Allah bagi jadi orang perempuan ni dia kompleks. Dia tak macam laki-laki. Laki-laki ni dalam banyak hal mudah. Orang perempuan dalam banyak hal dia banyak masalah. Masalah darah haid dia saja satu masalah. Dalam pada masalah haid dia ada pula masalah darah istihadah pula. Yang tu pula satu masalah lain pula. Beza antara haid dengan istihadah pula, itu pula satu masalah lain pula. Dia dah mai haid, lepas tu haid dia tak stop, dia continue pergi sampai 20 hari. Itu satu masalah lain pula. Yang semua ni ada masalah macam-macam yang ada kaitan dengan banyak benda lain. Masalah dia stres ke dah. Orang perempuan kalau stres, haid dia jadi tak menentu. Orang perempuan kalau dia ada apa-apa tekanan ke, dia ada beban berfikir di tempat kerja ke, ataupun masalah rumah tangga ke, ataupun masalah makan minum ke apa, semua ni boleh mengganggu benda ni. Bila ganggu, dia melibatkan soal hukum. Tu sahabat nak duk buat haji, nak hantar SMS mereka, saya tanya masalah isteri. Isteri dia sebelum pergi lagi. Sebelum pergi haji baru ni lagi dah. Dalam 3-4 bulan sebelum pergi, dia kena masalah apa? Masalah apa jangkitan di rahim dia. Bila dia mai haid, haid tak boleh stop. Bila mai haid, yang biasanya 6 hari, 7 hari tu, dia tak boleh stop. Dia pergi sampai kadang-kadang dia bawa pergi sampai sebulan. Kadang-kadang dia bawa pergi sampai 20 hari. Jadi bila pergi Mekah nak buat haji, bila jadi macam ni, problem kan. Pergi pula kapal pengambil, pergi buat pula haji ifrat. Pergi pula buat haji ifrat. Bila sampai sana dah selesai semua, sampai dah habis apa nama melontak Jamratul Aqabah, dah tahallul awal, nak pergi buat tawaf rukun. Tak dan nak pergi tawaf rukun, dia mai haid. Bila mai celawah. Pasal apa? Pasal satu-satunya benda dalam ibadat haji yang menuntut kita mesti ada ayat semayang ialah tawaf. Tawaf rukun tak dan buat lagi, dia dah mai. Dia mai pula, dia masalah dia nak drag masa. Dia nak pergi sampai 20 hari. Kacau. Ni pasal mereka dah nak kena pergi Madinah dah. Dia mai kapal penghabis, turun Mekah. Lepas tu dia nak kena pergi Madinah. Ni macam mana cerita? Dua SMS main daripada sana. Tanya macam mana nak selesai masalah ni. Nampak tuan-tuan? Ni benda ni. Kalau benda ni kita mengaji awal di sini, okey.
Bila jadi, kita tahu macam mana cara nak selesai masalah-masalah yang macam-macam ni. Ini cerita ni tuan-tuan. Baik, dia kata katanya innallaha la yastahi minal haq. Maksudnya bahawasanya Allah Taala tidak malu daripada menerangkan perkara yang benar. Maka hamba pun tidak seyogia malu daripada bertanya perkara yang hak, seperti pertanyaan dalam masalah tadi. Kata Imam Nawawi, dan pada hadis yang sepotong itu menunjukkan bahawasanya seyogia bagi orang yang kena tanya oleh orang perempuan akan satu masalah, maka janganlah ia menegah perempuan itu bertanya. Tak boleh. Satu orang perempuan mai tanya satu ustaz. Dia kata, ustaz, saya nak tanya ustaz tentang masalah darah haid ni. Jangan tanya saya, hampir tanya ustazah. Dalam agama dia kata apa? Tak boleh macam tu. Tak boleh. Dia ada masalah, dia nak tanya. Kita boleh bantu dia rongkai masalah dia, bantu. Tak boleh kata, yang ni tak boleh, tak boleh. Saya malu, saya benda macam ni. Tak boleh, lari bumbang-bumbang. Tak mau nak jawab soalan ni. Tak boleh. Dia kata, pasal apa? Pasal benda ni benda agama. Hak dia nak tahu tu benda hukum. Jawab lagu biasa lah. Begitu. Kerana malukan menyebutnya dan juga mengkhabarkannya. Alasan tak mau nak jawab soalan ni kerana malu lah. Saya tak boleh benda macam ni, saya tak boleh. Jangan macam tu. Kerana bahawasanya yang demikian itu bukannya malu yang sebenar. Sesungguhnya juga malu itu baik semuanya. Walaupun malu tu perkara baik, tapi malu macam kes tadi tak kena tempat. Tak sebenar malu yang macam tu. Dan pula tiada datang melainkan ada kebaikannya. Dia kata benda malu ni biar malu bertempat. Bila malu bertempat, ada kebaikan dia. Bila malu tak bertempat, tak ada kebaikan. Macam kita tu sebutlah. Orang kata, jom kita pergi masjid, malam ni ada baca kitab. Segan saya tua dah pergi. Saat ni mereka kata, apa dah tua dah tak pergi lagi. Duk main mengaji lagi. Saya segan, tak mau pergi. Tak kena macam tu. Pasal apa yang Nabi kata, tuntutlah ilmu daripada atas handui sampai liang lahat? Pasal apa? Kalau sekiranya ilmu ni ada noktah, ada titik akhir, mengaji. Mengaji ni ada titik akhir. Tak payahlah Nabi sebut menuntut ilmu daripada atas handui sampai liang lahat. Mengaji sampai peringkat umur 55 kan, mengaji sampai peringkat PhD kan, kira kita khatamlah ilmu. Cukup kan? Tapi tak, kita tak habis ilmu, tak habis. Dia duk main lagi, dia duk main lagi, dia duk main lagi. Berasa faham dah bab ni. Bila buka-buka kitab baca, ada lagi benda kita tak faham. Ilmu agama pun kita tak cover habis. Ilmu dunia lagi banyak. Ilmu nak buat peluru berpandu samut bukan senang. Senang-senang mereka suruh pergi bagi meletup hancur musnah bang. Tinggal senang nak buat peluru. Nama dia samut, bunyi macam semut, tapi susah nak buat. Kan? Ada teman sabar. Kita susah payah belanja habis-habisan, panggil apa jurutera-jutera kita semua, perah kepala otak sampai kering, nak menghasilkan satu peluru yang macam tu punya hebat, sesuai dengan suruhan agama. Agama kata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, maka siap sedialah kamu sedaya upaya kamu daripada kekuatan. Kita pun panggil jurutera-jutera Islam kita, bincang macam mana nak buat benda-benda yang boleh menimbulkan gerun pada musuh. Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Tujuan kita buat peluru-peluru ni semua supaya musuh rasa gerun dengan kita. Kita buat selaras dengan kehendak Allah. Dia senang-senang minta main nak masuk rumah tangga kita, nak siasat rumah tangga kita. Dia tak tahu. Kalau kita minta nak pergi masuk siasat Amerika macam mana? Dia kata, hang siapa nak main masuk siasat negeri aku? Yang dia minta nak main siasat negeri kita boleh. Yang kita nak pergi siasat negeri dia tak boleh. Ni undang-undang mana dia pakai? Tak puas hati, tak puas hati. Tak boleh buat apa. Saya buat pasal negara Islam. Tak ada kekuatan yang boleh menimbulkan gerun musuh. Tak ada kekuatan. Malaysia cadangkan suruh buat satu mesyuarat lagi. Mesyuarat sampingan. Sambil-sambil mesyuarat 6, kita buat mesyuarat 7. Satu lagi. Kan? Kita nak bincang macam mana cara kita ni negara OIC yang kebetulan juga jadi negara yang menganggotai 6. Kita ambil sempena kita dah mai duduk satu tempat ni, buat satu mesyuarat lagi. Buat satu keputusan, buat satu resolusi, bagi tahu dekat Amerika kita tak setuju berlaku serangan ni. Yang tak setuju siapa? Negara Islam juga, Qatar tak setuju. Apa nak buat? Sudahlah lemah dari segi serba-serbi. Kelengkapan tentera apa semua lemah. Kesepakatan pun tak ada. Dalam menghadapi isu yang macam ni.
Tak ada juga kesepakatan. Masih lagi ada benci-membenci, tak suka, meluat hang aku dan sebagainya, hasad dengki dan sebagainya. Akhirnya menang ke musuh. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini dia nak beritahu kat kita. Jadi menuntut ilmu ni bukan agama saja. Ilmu buat senjata, ilmu apa semua kena mengaji. Tak habis kalau kita nak mengaji. Tak boleh malu lah kalau nak mengaji. Jadi tetapi menahankan bertanya pada semacam dalam masalah itu tiada ia baik sekali-kali. Orang nak tanya bila tahan tak bagus. Dia nak tanya benda yang melibatkan hukum ni, dia tak tahu ni macam mana ni cerita tentang dia ni. Tak boleh jawab pasal hang perempuan, aku lelaki-lelaki yang tak boleh tanya. Kita tahan dia daripada tanya. Bahkan ialah mendatangkan mudarat pula. Maka bagaimanalah pula hendak memalukan. Baik, bab baru dia kata bab fir rajul yastadfi'u bil mar'ah ba'da al-ghusl. Iaitu bab yang datang pada menyatakan orang laki-laki berdakap dengan isteri dia kemudian daripada mandi junub. Ini satu nakalnya tu ada apa. Satu laki-laki dengan satu perempuan, suami isteri. Mereka ni telah jima. Kemudian dua-dua hadas besar. Dua-dua hadas besar lah kerana jima. Yang suami ni dia ada ingat esok aku nak bangkit nak pergi masjid sembahyang subuh apa semua, pagi esok ni musim hujan sejuk ni pun mandi siap-siap lah malam ni. Dia habis-habis selesai qada hajat dia, jima dengan isteri dia, dia pun pergi mandi wajib siap-siap lah. Bini ni kata tak apa abang mandi dulu, saya pagi esok lah. Suami pergi mandi bumrah-bumrah, habis-habis mandi lompat meter kecil dekat bini dia balik. Jadi dia kata orang yang sudah pun mandi wajib, isteri belum mandi wajib lagi. Dia hak mandi wajib dah pergi duduk dekat bini yang belum mandi wajib ni, apa dari segi hukumnya macam mana? Dia nak bincang yang tu. Boleh tak boleh? Pasal agama ni dia, tuan-tuan, Islam ni cukup cantik tuan-tuan. Benda kecil-kecil macam ni pun ada hadis yang menerangkan. Kan? Pasal apa? Pasal tahu dah dia mesti ada kaki nakal ni, mesti ada. Maka hadis dia main awal-awal bagi tahu supaya orang nakal pun okey, dia tak isteri. Maka laki-laki ataupun perempuan mandi dulu. Tak kira lah laki dulu ke perempuan dulu ke mandi. Kemudian balik tidur berdakap pula dia dan berimpit-rimpit pula dia dengan yang belum mandi itu. Maka iaitu harus jua. Saya kata maksudnya tak jadi salah apa lah. Tak jadi salah. Kenakalan itu tidak menjadi kesalahan. Begitu. Kerana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, inilah dalilnya. Ada hadis yang menceritakan tentang tak apa benda tu. Tidak jadi salah. Kata dia Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Rubbama ightasala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-janabah. Thumma jaa'a fastadfa'ani fadamamtuhu ilayya wa lam aghtasil." Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata dia berkali-kali mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sebab junubnya, kemudian daripada suci ia, yakni suci Nabi daripada junubnya dengan mandi itu. Maka datanglah Nabi kembali dan mendapatkan aku dan tidur, maka menghimpit Nabi dan mendakap Nabi akan aku, maka aku peluk akan dia kepada aku, padahalnya aku belum mandi junub lagi. Nabi sendiri biasa buat macam ni. Nabi sendiri biasa dia dah mandi dah apa semua siap, lepas tu pergi kata peluk balik isteri dia dan isteri dia peluk dia balik. Kata At-Tirmizi, ini hadis tiada apa salah sebenarnya, hadis yang boleh dibuat hukum. Begitu. Mana benda tu tidak jadi satu kesalahan. Begitu. Masalah tidur berdakap dengan isteri yang belum mandi junub, apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, dan seperti dalam hadis dalam masalah itulah perkataan bukan seorang daripada ahli ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, bahawasanya seorang laki-laki apabila sudah mandi ia, maka tiada mengapa ia berimpit dan berdakap dengan isterinya, dan tidak mengapa tidur dia serta dengan isterinya sebelum isterinya mandi. Dan dengan dialah berkata Sufyan As-Sawri dan berkata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Dan tiadalah seorang yang mendatangkan sangka perempuan yang belum mandi itu najis. Perempuan yang tak mandi lagi bukan najis. Tidak salah kita yang dah mandi pergi tidur balik sekali dengan dia. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia memang dengan isteri, kalau kita baca hadis, dia cukup dengan sandal gurau. Kan ada hadis cerita Nabi dengan Sayyidatina Aisyah lawan lari. Kan? Nampak nakal, nampak kelaku macam budak-budak, tapi itu cara Nabi melayan isteri dia. Ajak lawan lari.
Dan jadi tidak salah lah kalau kita lah ni bawa isteri kita pergi jogging di Mengkuang Dam kali mana, tak jadi salah. Dan Nabi sendiri dulu lawan lari dengan isteri dia, tak jadi salah apa. Riyadhah tu satu benda bagus. Kemudian pergi duduk jogging dengan isteri, memelihara aurat lah, yang tu kena lah. Pakai baju loose dan sebagainya, longgang apa, riyadhah. Nabi berlari dengan isteri dia, dengan Aisyah. Aisyah kata kadang-kadang Nabi potong aku, kadang-kadang aku potong Nabi. Nakal lah kan. Padahal Nabi kalau dia redah pergi, memang kau ni tak boleh hambat lah. Tapi saja buat lari, bagi pelan, bagi Aisyah boleh potong. Aisyah pun seronok boleh potong. Nampak hubungan suami isteri itu mesra. Begitu. Kan? Kita lah bila dah menikah, dia tak ada benda-benda tu semua. Kan? Di supermarket, jalan-jalan, orang perempuan nampak kain Nela apa kan nak pergi beli, dia pegang tangan kita tu, rentak tu. Orang perempuan pegang tangan kita, dia nak tarik, jom pizza, dia nak beli kain Nela, pegang tangan, rentak tarik. Dengan muka pucat semua juga. Apa? Isteri ni pun terkejut dia ni. Apa ni dia kata? Dia kata kat bini dia apa? Dia pegang-pegang, malu ke orang. Nah, ilah kan. Tak mesra kan. Mesra tu tak ada. Tak boleh lah kan. Orang perempuan dia suka kalau sekiranya suaminya tunjuk suami nak belai dia suka kan. Pegang tangan mesti rentak kan. Tak boleh macam tu. Nabi SAW dia buat dia buat macam tu. Baik, bab dia kata at-tayammumi lil junubi idza lam yajidil ma. Itu bab pada menyatakan tayammum bagi orang yang berjunub apabila tidak ada air. Ni dia dah berjunub, dia dalam keadaan berjanabah kan. Bangkit-bangkit pagi esok nak mandi wajib, buka pancuk bunyi itu air tak ada. Astagfirullahalazim, kata ponggahlah kita dua orang ni kan. Nak kena pergi kerja pagi ni. Pergi kerja apa dengan tak mayang subuh dengan tak apa, dia kata jadi terpegal aja dua-dua orang. Dia tak tahu. Kata Islam ambil kira soal kegagalan PBA menyediakan air ni. Islam ambil kira soal ni. Kan dia ada cara nak selesai masalah yang timbul ini. Ada cara dia. Ketahuilah saudaraku, seorang yang junub, yakni dengan kerana jima ataupun kerana keluar mani saja ataupun dengan sendirinya, dan juga orang yang haid ataupun orang yang nifas, dan hendak bercuci daripada hadas besarnya kerana menunaikan fardu sembahyang dan seumpamanya, maka tiada didapatinya air, maka haruslah ia tayamum. Ada penyelesaian. Tayamum, boleh tayamum untuk sementara tak ada air ni, boleh tayamum. Kalau kata nak tayamum pun tak boleh, pasir tak ada, duk neri mana ambil pasir tak ada. Kan neri mana pun ada pasir ni. Gaduh-gaduh ni ada neri tak ada air. Pasir neri mana pun ada. Jadi kalau sekiranya air tak ada, sebagai ganti dia debu tanah ni guna untuk tayamum. Begitu. Baik, sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sa'id at-tayyib tahurul muslim wa illam yajidil ma' 10 sinin. Tu dia Nabi kata. Diriwayatkan daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sa'id maksudnya tanah ataupun barang yang di atas muka bumi daripada batu ataupun tanah yang lainnya, itu maksud sa'id. Jadi jangan bubuh nama anak sa'id, dia jadi tanah begitu kan. Sa'id lain pula lah, sin ain dia ada, sa'id makna dia bahagia. Kalau sa'id sad dia jadi tanah begitu kan. Nabi SAW kata bahawasanya sa'id, yakni tanah yang tayyib, yakni tanah yang suci ataupun tanah yang halal, ialah penyuci bagi orang Islam. Dan jika tiada didapatinya air 10 tahun sekalipun, tanah tetap boleh digunakan untuk bersuci. Itu dia. Nabi nak habaq kata tanah ni satu benda suci. Tanah ni satu benda suci. Otak tak boleh fikir kadang-kadang. Kalau otak tak mengaji lah, tak boleh fikir. Apa ke benda kata anjing mai masuk dalam kawasan pos kereta kita, tempat kita letak kereta depan rumah tu, anjing mai masuk musim hujan pula, pergi tidur menunggin nang tu sampai lekat bekas dia tidur tu.
kita nak kena samak tempat tu. Nak samak pula kena dupi ambil ayak tanah pula buh satu round dulu, lepas tu baru diikuti dengan ayak bersih 6 round lagi. Bagi orang yang setengah-setengah orang ni, dia tak boleh fikir. Dia kata apa ke benda pergi ambil ayak tanah kotor kan, dia kata. Dia kata begitu. Kan dia kata pergi ambil ayak tanah jurih kotor lah, lantai sayang lah, lantai tile lah, marble lah, apa broken marble pula lagi kan. Sayang lah tak pergi jurih tanah ni. Allah, dia duk kata begitu. Sedangkan Nabi SAW kata apa? Nabi kata inna as-sa'id at-tayyib, sesungguhnya tanah yang suci yang bersih itu tahur al-muslim, dia suci bersih kepada orang Islam. Wa in lam yajidil ma' 10 sinin, sekalipun 10 tahun kita tak ada air, tanah tetap dijadikan sebagai benda bersih untuk nak membersihkan kita. Itu dia. Jangan kata tanah ni tak elok. Fa iza wajadal ma', dia kata fal yumissahu basharatahu fa inna zalika khair. Maka apabila didapatinya air, maka hendaklah sentuhkan dia, yakni mandikan dia akan kulit badannya. Maka bahawasanya yang demikian itu lebih baik, dia kata. Kalau sekiranya jadi kes tadi ni, malam tu berjanabah, suami isteri dua-dua sekali berjanabah, bangkit-bangkit pagi tu buka-buka pancuk, dia bunyi tak ada air. Rumah dia pula tak ada tangki, semua pakai direct pipe semua. Buka-buka tak ada, dia tengok bini dia tengok dia, duduk lorong pucat dia orang dia. Macam mana nak buat dia kata? Sudahlah, dia kata tak mayang subuh lah kita hari ni, tak mayang subuh sudahlah, nak kerja mana hala no. Duduk dengan tadi kerja halus stang. Tadi dah pergi kerja nak semayang lorong, nak semayang, dia kata karut lah hari ni tak mayang lah kita, jadi lembu kebal lah, duduk merepek. Kan? Cara dia macam mana? Dia kata cara dia pergi tayamum dulu. Dah tak ada air, tak apa buat cara tak ada air. Dua-dua orang keluar pergi ambil tanah, debu tanah yang bersih ni, muka dengan tangan sapu. Lepas tu semayang subuh. Dia kerja. Dia kerja lah. Air masak, duk taruh malam tu, buat bersih muka, gosok gigi sikit. Kan? Dia kerja. Yang masak pun tinggal satu apa sikit aja, boleh buat bersih muka ya. Dia kerja. Kalau di tempat kerja nu ada tempat mandi apa semua kena mandi sana lah. Kalau tempat kerja kita pun pergi buka pencok, lu tu juga tak ada air juga. Sudah kata. Tak ada sudah apa. Sat lagi nak sembahyang lohong, tayamum juga. Sembahyang lohong. Sembahyang lohong. Tunggu sampai petang balik mai rumah, tunggu sampai pukul 6 baru ayam ada balik. Buka ayam mai dah. Bila ayam mai kena mandi. Maka mandi ketika itu dia kata itu lebih baik. Nuh tadi semayang kita buat tadi dengan tayamum saja kena ganti balik dah? Dah. Semayang tu sah dah, habis selesai dah. Tak payah kau kata lepas mandi wajib ni kau nak pergi dah qada semayang pun tak payahlah. Semayang tu valid, dah sah dah. Selesai. Baik. Wa qala Mahmud fi hadithihi inna as-sa'id at-tayyib wudu'ul muslim. Dan telah berkata Mahmud bin Ghailan, guru Imam Tirmizi. Ni kita duk baca hadis ni riwayat Imam At-Tirmizi. Bahrul Mazi ni adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi hadut tulis kitab Bahrul Mazi sampai 22 juzuk ni. Guru dia bernama Mahmud bin Ghailan. Dia pun ada guru juga. Guru dia bernama Mahmud bin Ghailan, guru kepada Imam At-Tirmizi. Kata dia bahawasanya tanah yang suci itu menempati tempat wuduk orang Islam. Memadai dah. Tayamum dengan tanah tu okey dah. Dia dah menggantikan wuduk. Kita semayang tu dah sah dah. Tak perlu qada balik dah. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Abdullah bin Amr dan Imran bin Husain, dan inilah hadis yang hasan lagi sahih. Masalah dia kata tayamum bagi orang yang junub dan hukumnya, kata Imam At-Tirmizi. Dan itulah perkataan sekalian fuqaha, bahawasanya orang yang junub dan orang yang haid apabila tidak didapati air, nescaya tayamum kedua-duanya dan semayang. Tak ada air aja tayamum, semayang. Dan diriwayatkan orang daripada Ibni Mas'ud bahawasanya adalah ia, yakni Ibnu Mas'ud, tidak memikirkan tayamum bagi orang junub. Dan jika tiada dapat air sekalipun. Dan diriwayatkan orang daripadanya bahawasanya rujuk ia daripada katanya.
Ibnu Mas'ud sendiri. Ibnu Mas'ud ni ulama besar lah, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Dia pernah keluar pendapat, dia kata tak boleh. Orang yang berhadas besar mesti kena mandi. Kalau pakai tayamum saja tak boleh, tak terangkat hadas dia. Dia mesti kena mandi. Itu dia punya pendapat mula. Yang kemudiannya bila dia jumpa hadis-hadis daripada Nabi dan sebagainya, dia rujuk balik. Dia kata dah, hari itu dah. Dia kata kalau sekiranya kita hadas besar, air tak ada, tayamum pun dah okey. Dia kata. Dia tarik balik apa dia kata. Itu cerita dia. Jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia, kalau sekiranya satu orang tu berhadas besar dan air tak ada, maka sebagai ganti air dia boleh bertayamum dengan tanah yang suci. Begitu. Kemudian muka sebelah tu tuan-tuan, tayamum junub itu kemudian dapat air apa semua, dia ulang benda-benda tu. Tuan-tuan ingat balik hadis tentang sahabat Nabi. Sahabat Nabi 2 orang musafir tengah padang pasir, ditakdirkan Allah pula dua-dua orang mimpi. Dua-dua orang mimpi. Bila dah mimpi, macam mana nak buat tengah padang pasir dengan air tak ada. Jadi hang tengok aku tengok hang, tanya nak selesai masalah ni macam mana, lebu mana apa semua. Dua-dua sahabat ni ijtihad masing-masing. Hak seorang tu dia kata aku tayamum lah. Dia bakit-bakit pagi nak sembahyang subuh, dia kata aku tayamum. Tayamum maksudnya dia buh tangan dia di debu tanah padang pasir tu, sapu muka, lepas tu sapu tangan kanan, lepas tu sapu tangan kiri. Dia pun sembahyang subuh. Kawan hak seorang lagi pula dia kata tayamum ke mana? Dia kata kalau setakat nak sembahyang saja boleh tayamum. Kita ni hadas besar. Hadas besar ni dia hanya boleh diangkat dengan mandi wajib. Dia kata. Dia pun stand masuk dalam pasir tu, dia rolling diri dia dalam padang pasir tu sebagai ganti kepada mandi wajib. Ini hadis tentang hadis riwayat Bukhari. Dia rolling. Habis dia pun pergi sembahyang lah. Balik jumpa Nabi SAW, dua-dua orang pergi menghadap Nabi. Ya Rasulullah, kata masalah kami ni tengah duduk di tengah padang pasir tu, tengah duduk kemah tengah padang pasir, bagus punya mimpi dua-dua orang. Jadi dia ni kata saya selesai masalah saya dengan tayamum. Dia ni pula kata tapi saya tak puas hati. Saya rasa hadas besar tak selesai dengan tayamum muka dengan tangan, melainkan debu kena mesti kena seluruh tubuh badan. Maka saya gulil dalam debu. Nabi senyum. Nabi tak kata apa punya bahalul tu buat macam mana, Nabi tak kata. Nabi satu orang yang bahasa cukup cantik, tak bercakap benda-benda tak elok. Nabi senyum aja. Nabi senyum. Nabi kata kat kawan hak tayamum ni, Nabi kata bagi kamu 2 pahala. Nabi kata. Nabi tengok kawan hak rolling dalam debu ni, Nabi kata bagi kamu 1 pahala. Pasal apa? Pasal ijtihad. Kamu hak tayamum pun berdasarkan ijtihad, dan ijtihad kamu betul, kamu dapat 2 pahala. Dia ni pun hak dia pergi rolling dalam debu pun berdasarkan ijtihad juga, dan ijtihad dia tak tepat. Karena tak tepat, 1 pahala dapat. Cuma lain kali jangan buat lagu tu lah. Kan? Lain kali tak ada buat lagu tu lah. Lain kali tayamum saja. Ini kesimpulan kepada cerita-cerita tayamum dan sebagainya. Lepas tu bawah tu dia kata tayamum kerana junub dan niatnya. Niat ni kita baca sikit. Sikit. Dia kata jaga-jaga saudaraku, niat tayamum jangan sekali-kali niatkan tayamum kerana angkat hadas. Tadi ni bangkit-bangkit pagi, pancok tak ada air. Nak sembahyang subuh macam mana, dua-dua lelaki bini keluar pergi tayamum. Tayamum jangan duk niat aku tayamum ni kerana angkat hadas besar, tak boleh. Tak betul. Dengan sebab bukan ia angkat hadas, bahkan maulah dia berniat nawaitu tayammuma listibahati salat. Aku niat tayamum kerana mengharuskan sembahyang. Bukan niat angkat hadas. Aku tayamum ni kerana nak mengharuskan sembahyang. Niat macam tu. Ataupun niatkan nawaitu fardhu tayammum. Aku niat fardu tayammum, melainkan pada mazhab Abu Hanifah, maka itu saya bacalah mazhab Abu Hanifah. Jadi dalam mazhab Syafi'i niat dia macam tu. Saja aku tayammum ni kerana nak mengharuskan sembahyang. Niat macam tu. Maka tayammum tu boleh digunakan untuk sembahyang subuh, sembahyang fardu subuh.
Jangan niat kata aku tayamum ni kerana angkat hadas besar. Tak boleh. Kerana dia bukan nak mengangkat hadas besar, tapi dia hanya nak mengharuskan semayang saja. Itu saja. Kemudian sebelah dia kata masalah tayamum kerana luput air dan badannya sama. Dan lepas ni kita akan masuk satu tajuk yang sangat penting. Satu tajuk yang sangat penting iaitu bab fil mustahabah. Orang perempuan perlu tahu benda. Iaitu bab pada menyatakan perempuan yang keluar darah yang berkekalan. Kisah kita sebut tadi. Dia datang haid. Lepas itu haid yang biasa 6 hari. Dah 6 hari tak mau berhenti. Dia duk pi lagi 7 hari. Duk pi lagi sampai 10 hari. Duk pi lagi sampai 12 hari. Duk pi lagi sampai 15 hari. Dia sudah jadi mustahabah. Dia sudah jadi darah penyakit. Macam mana kita nak kenal hak mana haid, hak mana darah penyakit, ada dijelaskan di dalam kitab yang akan kita baca tajuknya pada bulan depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Soalan. Apa hukum suami menjatuhkan talak? Yakni suami melafazkan talak tanpa pengetahuan isteri. Contohnya isteri berada di luar negeri. Talak jatuh. Talak jatuh. Talak ni kuasa suami. Bila suami lafaz saja, dan lafaz itu menggunakan lafaz yang terang. Lafaz yang terang maksudnya perkataan talak ataupun perkataan cerai. Yang itu terang. Dan tidak disyaratkan isteri dengar. Tidak disyaratkan isteri ada di depan, tak syarat. Memadai dengan dia sebut aja, dia pergi habaq kat orang lain sekalipun. Dia kata aku cerai dah bini aku. Dia pergi kata begitu. Orang lelaki dia nak menikah seorang lagi, perempuan hak nombor 2 dia nak menikah ni, kira tak mau menikah dengan dia kalau sekiranya dia dah ada isteri. Jadi dia nak pelemah perempuan hak nombor 2 ni suruh menikah dengan dia. Dia pergi buat cerita macam tu kat perempuan nombor 2 ni. Dia kata tak ada. Dulu betul lah saya dah ada isteri, tapi saya dah cerai dah dia. Dia pergi kata begitu. Dia kata tu tujuan nak lemah kau ni. Tapi dia kata saya dah cerai dah dia. Talak jatuh 1. Pasal dia tak sebut berapa, maka jatuh 1. Kalau dia sebut berapa, jatuh ikut berapa yang dia sebut. Kalau dia sebut 2, jatuh 2. Sebut 3, jatuh 3. Kalau dia sebut 1000 pun jatuh 3 lah. Ada cakap 3 aja. Kan? Begitu. Jadi benda ni kena hati-hati. Benda ni kena hati-hati. Kalau dia buat main benda ni sampai 3 kali, dia dengan isteri dia dah tak ada apa-apa. Dia dah tak boleh rujuk dah, dan dia tak boleh dah berumah tangga dengan isteri dia walaupun dengan akad baru. Melainkan setelah isteri dia menikah dengan orang lain, berlaku apa hubungan suami isteri dengan orang lain, dah bercerai pula dengan lelaki itu tanpa dirancangkan dan sebagainya, baru boleh menikah balik. Tuan benda ni jaga baik-baik lah. Jaga baik-baik pasal apa? Dia boleh mengakibatkan bukan kita saja pergi jadi berdosa, anak-anak yang lahir. Lelaki dia buat main-main benda ni, dan dah buat main-main lebih pada 3 kali dah. Dia dengan isteri dia tak ada apa-apa lah, tapi duk serumah jadi suami isteri juga lagi. Anak yang terhasil selepas daripada dah habis 3 talak ni adalah anak zina. Kalau ditakdirkan anak tu keluar main anak perempuan, esok nak menikah pula, dia pula pergi langkah pergi jadi wali pula, nikah tak sah pula dah. Sebab wali tu wali yang tak layak menjadi wali. Dia merawit habis keturunannya, dia merawit habis. Ini semua kena jaga tuan-tuan. Jadi daripada soalan ini dapat kita faham bahawa pendidikan agama ni sangat penting. Pendidikan agama sangat penting. Ya. Yang kedua dia kata apa kesan jika sekolah agama rakyat dimatikan secara tidak langsung, diberhentikan bantuan per kapita. Kesan dia takut jadi macam Turki. Yang kita semua tengok apa jadi dekat Turki. Kerana tak ada sekolah agama, maka akhirnya rakyat dia jadi tak kerti agama. Sehingga kan ahli parlimen wanita yang pertama masuk Dewan Parlimen pakai tudung kena halau pula. Pasal apa? Pasal mereka tak boleh tengok orang perempuan pakai tudung. Pasal apa? Pasal agama tak belajar, tak kerti agama. Bila tak kerti agama, mereka jadi musuh agama. Buruklah, kesan sangat buruk.
Tuan-tuan, kita mengaji agama ni, tuan-tuan ni duduk main masjid ni mengaji agama. Bayangkan kalau kita semua tak main mengaji agama, masjid tak ada mengajar agama, sekolah agama tak ada dan sebagainya, tuan-tuan boleh bayang apa nak jadi. Sampai satu peringkat esok, mungkin sampai satu peringkat esok nak makan pun tak reti bismillah. Bila lepas makan tak reti kata alhamdulillah. Sebab benda ni institusi agama yang ajar. Institusi agama ajar, masjid ajar, sekolah agama ajar benda-benda ni. Jadi tak elok sangat. Benda ni tidak boleh dihentikan, tidak boleh ditahan, bahkan wajar dibantu lagi supaya orang mengaji agama lebih lagi ramai, lebih lagi faham. Kita bukan nak suruh rakyat Malaysia semua jadi ustaz, tapi kita nak rakyat Malaysia ni jadi manusia yang kalau dia engineer pun dia engineer yang faham agama. Kalau dia jadi doktor pun doktor yang faham agama. Kalau dia jadi lawyer pun lawyer yang faham agama. Bila semua orang faham agama, aman dunia ni. Dan tengok apa jadi dekat Turki lah ni. Takat halau ahli parlimen wanita pakai tudung keluar tu satu bab. Dia negara Islam hak mula-mula sekali bagi pengakuan untuk nak bagi negeri dia jadi base tentera Amerika untuk serang Iraq. Turki. Dia negara Islam hak mula sekali bagi pengakuan negeri dia akan dijadikan base bagi tentera Amerika, letak tentera untuk nak serang Iraq. Banyak negeri lain buat dekat tepi tu, Iran apa semua ni, sekali-kali tak bagi, sejengkai bumi dia pun dia tak bagi untuk Amerika main nak letak tung peluru pun dia tak bagi. Jangankan nak main letak markas tentera, nak main letak tung peluru, nak letak sebiji peluru pun dia tak bagi. Pasal apa? Pasal letak tu dengan tujuan nak guna untuk serang negeri yang rakyat dia sama-sama mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi bila tidak ada roh Islam, jadi macam Turki. Jadi kita tak mau kita jadi macam tu. Dan jadi kepada pihak yang terlibat, kita menyeru supaya fikir banyak kali sebelum buat satu tindakan yang rugi tak nampak dalam 5 tahun 10 tahun ni, tapi dia nampak 15 tahun ke depan, nampak rugi dia. Kita dah pernah buat silap dulu bila kita memansuhkan tulisan Jawi. Kita dah buat dah sekali silap, dan kita dah tengok hasil dia lah ni. Generasi sekitar umur 40-an tak reti baca Jawi, dan saya tak reti baca Jawi. Itu rahsia orang Islam. Tapi orang Islam tak reti baca Jawi, kan? Tak usah kata orang Islam tak reti cakap Cina rugi. Orang Islam tak reti cakap Cina rugi. Kita pergi beli barang kedai Cina, pergi perbaik kereta kedai Cina, dia cakap sama-sama, dia cakap bahasa dia kata dia nak perkenal kita, dia nak tipu kita, dia cakap depan batang hidung kita tak tahu duk kenyang kat dia. Dia kata belakang kawan yang tengok duduk kenyang macam kera lupa, dia duduk gelak. Kita tak reti. Kita tak reti bahasa Cina pun rasa rugi dah, tuan-tuan. Rasa rugi dah. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau anak-anak kita Islam tak reti baca Quran. Lagi dahsyat. Tak berani kita nak bayangkan benda tu. Kan, jadi dah kita buat satu kesilapan memansuhkan tulisan Jawi, jangan diulangi kesilapan itu dengan cuba untuk nak merosakkan sekolah agama. Kalau ada sekolah-sekolah agama ni, kalau ada yang pada mata kita nampak mereka ni tak kenal pokok mana, pergi tegur, pergi nasihat elok-elok. Jangan marah nyamuk belakang kelambu. Itu pepatah orang Melayu. Kan marah nyamuk, pergi rongkai kelambu, keluar pergi belakang di luar ni. Esok masuk hospital kena denggi. Yang itu cerita dia begitu. Jadi benda ni tuan-tuan, kita jangan bercakap atas sentimen parti, tapi kita bercakap atas dasar kita orang Islam. Sebagai orang Islam, kita tak mahu benda macam ni. Kita tak mahu benda macam ni berlaku, kerana Nabi kata al-Muslim, orang Islam ni, al-Mu'min, orang beriman ni, la yadkhulu fi juhri dhabbin marratain. Orang Islam dia tak boleh masuk kaki dalam lubang bewak 2 kali. Masuk sekali kena dah, jangan pergi duduk saja jolok kaki, masuk pergi kena lagi. Tak boleh. Kena sekali, kita kena ambil ingat 10 kali.
Jangan ulangi kesilapan yang kita biasa buat dulu. Nah, mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita, dan kita tidak akan bertindak dengan sesuatu yang boleh merosakkan agama kita sendiri. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.